Baik, situasi di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang atau MAEPS 2.0 kini semakin mencabar dengan kemasukan lebih ramai pesakit COVID-19 kategori 3. Ahad lalu, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS melalui Facebook maklumkan pada awal Januari PKRC MAEPS hanya mempunyai 60 katil untuk kategori 3. Kini PKRC bersepadu MAEPS menempatkan 757 pesakit kategori 3 dan pihaknya bercadang untuk menambah kapasiti kepada 1,000 katil. Dan untuk memahami dengan lanjut pesakit COVID-19 kategori 3 ini, kita bersama pakar mikrobiologi klinikal USIM, Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Muhammad. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, pertama sekali kita ingin memahami lagi berkenaan dengan pesakit kategori 3 ini. Apakah simptom yang selalu dialami oleh pesakit kategori ini sebenarnya? Okey, pesakit kategori 3 ini dikategorikan sebagai golongan pertengahan ya. Bila kategori 1 dan 2 adalah mereka yang mempunyai simptom yang ringan, manakala kategori 3 adalah mereka yang mempunyai gejala yang pertengahan ya, di mana pada dalam kategori ini mereka pesakit sudah mula mendapat jangkitan paru-paru ataupun pneumonia. Apabila mereka mempunyai jangkitan pada paru-paru, maka akan menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk bernafas. Itu adalah simptom yang paling penting ya untuk kategori ini. Di samping itu mereka juga mempunyai simptom lain seperti kategori 1 dan 2 iaitu demam, muntah, cirit-birit, sakit perut, sakit otot dan juga hilang diri rasa dan bau ya. Walau bagaimanapun jangkitan paru-paru ini tidaklah terlalu teruk hingga menyebabkan mereka memerlukan bantuan oksigen. Prof, timbul juga persoalan mengapa pesakit kategori 3 ini harus dikuarantin di pusat kuarantin dan bukannya di rumah, kerana kita tahu kapasiti PKRC yang disediakan ini adalah agak terhad, Prof. Okey, seperti saya katakan tadi ya, kategori 3 ini mereka sudah mengalami jangkitan pada paru-paru ya. Jadi apabila ada jangkitan pada paru-paru, ada risiko untuk mendapat jangkitan yang lebih teruk di mana mereka memerlukan bantuan oksigen. Jadi mereka perlu dipantau di pusat kuarantin ataupun di hospital supaya para petugas dapat memantau mereka dengan lebih kerap ya. Contohnya mereka akan tekanan darah, kadar pernafasan dan juga kepekatan oksigen di dalam darah perlu dipantau mungkin setiap 6 jam sekali atau 8 jam sekali supaya dapat jika mereka ada risiko untuk mendapat jangkitan yang teruk, ianya dapat dikesan awal dan diberi rawatan awal. Berbanding jika mereka berada di rumah, mungkin mereka akan datang lewat ke hospital dan mungkin tidak dapat diselamatkan. Prof, apakah kebarangkalian golongan yang tidak mempunyai sebarang penyakit serius sebelum ini untuk mengalami simptom kategori 3? Okey, seperti kita tahu ya, kebanyakan pesakit ya, lebih 80% sebenarnya adalah dalam kategori 1 dan 2. Manakala untuk kategori 3 lebih kurang dalam 15% sahaja. Sebenarnya sesiapa sahaja boleh mendapat jangkitan paru-paru ini, cuma bagi mereka yang sihat, yang tidak mempunyai penyakit kronik, yang muda, yang umurnya umur muda, mereka boleh sembuh sendiri dan tidak akan progres ataupun memasuki kategori 4 ya. Tetapi apa yang dibimbangkan ialah apabila mereka yang berisiko tinggi, warga emas yang tergolong dalam kategori ini kerana mereka amat berisiko untuk progres ke kategori 4, kategori 5 dan seterusnya. Prof, adakah penambahan kapasiti kepada 1,000 katil ini sudah memadai, memandangkan kita tahu kes harian juga semakin meningkat sejak kebelakangan ini? Saya merasakan jika kita ada kapasiti atau ada tempat dan juga ada kemudahan lain dan juga kaki tangan, kita perlu memperbanyakkan lagi katil ya, sebab kita tahu kes sangat banyak sekarang ini ya, terutamanya di Lembah Kelang ya. Jadi saya rasa kita perlu bersedia untuk menambah lagi bilangan katil. Baik, Prof. Kita juga nak menyentuh berkenaan dengan keadaan COVID-19 semasa yang mana Menteri Kesihatan semalam ada maklumkan bahawa kebimbangan peningkatan jangkitan di pusat beli belah. Kerana kita tahu orang ramai tidak dibenarkan untuk menziarahi. Dan pada pendapat Prof, adakah pusat beli belah itu sepatutnya ditutup? Okey, sebenarnya ya, saya pun sebenarnya sedih ya dengan sikap rakyat Malaysia ya yang masih tidak faham kenapa kerajaan tidak membenarkan melakukan ziarah pada hari raya ya. Malah sebenarnya mereka memanipulasikan larangan ya dengan pelbagai cara. Contohnya jika tidak boleh pergi berziarah ke rumah, maka mereka membuat temujanji untuk berjumpa di pusat membeli belah, di restoran makanan segera dan sebagainya. Sebenarnya rakyat perlu faham bahawa kes sekarang ini sangat-sangat membimbangkan ya. Jika kita lihat pada saringan swab yang dijalankan yang menunjukkan bahawa lebih kurang 20 hingga 30% adalah positif. Ini bermakna jika kita hantar 10 swab, 3 daripada 10 itu adalah positif. Ini tidak termasuk mereka yang tidak
menjalani saringan yang mereka yang tidak bergejala, saya pasti masih ramai di luar sana yang sebenarnya tidak bergejala dan tidak dikesan ya. Jadi melihatkan pada keadaan ini, saya sebenarnya mencadangkan supaya PKP lebih ketat dapat dilakukan seperti mana yang dilakukan pada tahun lepas di mana kedai-kedai pusat beli belah ditutup cuma kedai-kedai yang menjual barangan esensial saja dibuka dan mereka yang hanya ketua keluarga saja atau wakil keluarga saja yang boleh keluar rumah dan sebagainya. Saya rasakan kita perlu lakukan sekali lagi kerana kes yang sangat banyak sekarang dan ini saja sebenarnya yang mampu yang perlu kita buat untuk mengurangkan kes COVID di negara kita. Adakah ini bermakna sektor ekonomi perlu ditutup dan PKP itu perlu dilanjutkan lagi mungkin untuk bagi tempoh 3 minggu lagi atau bagaimana, Prof? Pada pandangan saya, yes. Walaupun memang kita akan rasakan bahawa ianya akan mengganggu ekonomi bergolongan tertentu, tapi saya rasa jika kita tidak berbuat demikian, maka ianya akan berlarutan dan sebenarnya ekonomi kita tidak akan pulih seperti sedia kala jika kita berterusan begini. Apa salahnya jika kita cuma memberi peluang 2-3 minggu ini untuk betul-betul buat PKP dan selepas itu kita boleh menjalani hidup mungkin tidak normal tapi mungkin new normal dan yang lebih baik daripada sekarang ini. Dalam kita nak menghadapi new normal itu, menyentuh juga berkenaan dengan program vaksinasi fasa kedua yang kini melibatkan warga emas. Pendaftaran vaksin AstraZeneca fasa 2 akan diberi keutamaan kepada warga emas. Adakah kita dapat harapkan golongan fasa kedua ini divaksinasi secepat mungkin? Okey, sebenarnya warga emas dan mereka yang berisiko telah mula divaksin bermula bulan April kan? Ya. Saya difahamkan bahawa setakat ini kita nampak KKM telah melakukan program imunisasi ini dengan baik dan teratur tetapi apa yang saya difahamkan bahawa proses menjadi agak perlahan kerana kekurangan stok vaksin. Walaupun telah banyak dos yang telah ditempah oleh kerajaan namun bekalan vaksin masih belum cukup jadi sama-samalah kita berdoa supaya kita cepat dapat vaksin, program ini dapat berjalan lancar supaya warga emas dan golongan berisiko dapat dilindungi dan paling penting sekali kita dapat mencapai imuniti kelompok secepat mungkin.